السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut bersama dengan terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang banyak cara Allah. Semuanya kita adalah hamba yang memiliki serba banyak kekurangan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan pada kita. Allah Subhanahu wa taala masih hidupkan kita di atas muka buminya. Dan lebih besar daripada itu, Allah Subhanahu wa taala masih kekalkan kenikmatan Islam, iman pada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala saat ini telah memberikan kenikmatan pada kita. Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja memilih kita untuk berada di dalam rumahnya dan sekaligus berada min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Moga-moga amal yang sebegini diistiqamahkan oleh Allah. Moga-moga amal yang sebegini sentiasa dibantu oleh Allah, sentiasa dipermudahkan oleh Allah, sentiasa diperbukakan jalan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirat, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua fadilah kelebihan yang saat ini kita menikmati. Pertama adalah menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-Laits Samarqandi rahimahullahu taala meriwayatkan perkataan ataupun lafaz ungkapan Imam Al-Basri rahimahullahu taala radhiyallahu ta'ala anha pernah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengar dakwah atau muzakarah ilmu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ta'ajjub. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Wahai sahabatku, siapakah yang tengah membicarakan ilmu atau tengah berdakwah?" Maka mereka mengatakan, "Ia adalah Hasan Al-Basri." Kemudian kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ketahuilah sesungguhnya dakwahnya atau muzakarah ilmunya seperti para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam." Ulama mengatakan, kenapa begitu kuat pengaruh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, termasuk daripada orang alim di kota Basrah, kalau sekarang Iraq, iaitu Imam Hasan Al-Basri. Disebabkan apa? Ketika Imam Hasan Al-Basri lahir, ketika iaitu Ummu Salamah radhiyallahu atau belah mulut, iaitu adalah Al-Amirul Mukminin, Khalifatul Tsani, khalifah yang kedua, iaitu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ulama mengatakan dua orang yang berkat ini telah keluar daripada jasad mereka dan telah sentuh pada lidah dan dimasukkan dalam jasad Imam Hasan Basri ketika masih bayi lagi. Maka ketika tumbuh besar, lidah ini digerakkan dakwah, maka dakwahnya seperti para nabi, para rasul alaihi Allah SAW tengah tidur. Dalam kitab Siyar A'lamun Nubala karangan Al-Imam Al-Zahabi
rahimahullah cerita perihal di antara kelebihan Sayyidina Umar. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah tidur, kemudian Nabi mimpi. Dalam mimpi tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah minum laban, iaitu nak susu, sehingga di hujung-hujung jari Nabi itu macam nak keluar susu, punya banyak. Maka baginda mengatakan dalam mimpi tersebut, aku nampak di hadapanku adalah Umar Al-Khattab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alim di dunia. Tak ada manusia lebih tahu tentang Allah, tentang akhirat melebihi diriku. Kalau di kalangan umatku yang alim, ahli ilmu, tu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka ulama mengatakan, ini orang berkat ni Umar Al-Khattab. Maka lidah ni Rasul Basri kata, wajahnya itu dalam keadaan sedih, seolah-olah neraka hanya diciptakan untuknya. Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, sekiranya hati kami ini cinta terpaut kepada dunia dan susah untuk ditinggalkan hati kami kerat, memadai Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tidaklah aku melihat kurangnya bilangan orang Islam pada masjid dan juga surau, kemudian berkurang iaitu munajah, doa kepada Allah, melainkan wabak dan musibah akan dikekalkan oleh Allah Ta'ala pada negara tersebut. Tambahan saya, bukan hanya dikekal oleh Allah, akan ditambah lagi oleh Allah. Ini tambahan saya. Kalau menurut yang sahih, Imam Hasan Basri kata, kalau orang tu kurang datang masjid, surau, bilangan orang tu sikit munajat pada Allah, doa pada Allah, wabak pada negara tersebut yang Allah beri akan dikekal. Menurut kerdil saya, pada zaman mutaakhir sekarang ini, bukan hanya dikekal saja oleh Allah, akan ditambah lagi oleh Allah. Ketika mana berkurangnya bilangan orang Islam pada masjid dan surau, bertambah pula bilangan wabak tu. Ini pandangan kerdil saya. Jangan terima sepenuhnya. Siapa nak terima, terima. Tapi jangan sebarkan. Nak sebarkan boleh juga. Tapi ini tak sahih. Tapi sahihnya adalah tadi perkataan Imam Hasan Basri akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Imam Hasan Basri, tidaklah aku melihat ramai orang Islam pada masjid dan surau, dan bilangan yang munajah pada Allah, berdoa pada Allah begitu cukup ramai, melainkan cepatlah wabak pada negara tersebut akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing mereka-mereka lain seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah dan bimbing kita. Amin. Amin. Sahabat mengatakan, kami ni sebenarnya duduk di jauhan dengan masjid, kemudian kami ni nak pindah rumah dekat dengan masjid. Kemudian Nabi kata kat kami, tetaplah duduk pada kampung tersebut setiap
dalam beberapa bulan dia lumpuh. Bukan wajahnya. Dalam mimpi tersebut aku nampak ada seorang lelaki berpakaian serba putih, wajahnya cahaya, datang mendekati ayahku dan dia ambil tapak tangannya, dia lap, dia sapu wajah ayahku. Kemudian dia pergi. Maka aku terlihat, Masya Allah, dalam mimpi tersebut wajah ayahku tu bercahaya putih berbanding sebelum daripada hitam lagi. Kemudian aku pergi pada lelaki tersebut, aku pegang di jubahnya dan aku tanya, siapa engkau? Maka dia mengatakan, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayah engkau ni ahli maksiat, tapi dia akan peruntukkan masa yang akan memperbanyakkan selawat kepadaku, iaitu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia ada peruntukkan masa untuk banyak selawat padaku, maka Allah memberikan izin untuk aku bersihkan wajahnya, memadamkan kemurkaan Allah padanya dan Allah redha kepadanya. Aku terlelap tu, aku bangun daripada tidurku, aku tengok ayahku betul seperti mana dalam mimpi tengah bersih wajah ayahku. Maka sejak daripada peristiwa ini, sama sekali aku tak akan pernah tinggal selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad bin Wasi' rahimahullah mengatakan, satu orang berhajat pada maghfirah, dia nak Allah Ta'ala ampun dia cepat, dia risau, dia mati dalam keadaan maksiat, banyak dosa, maka diperhatikan pertama adalah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah memberi minum pada orang Islam. Satu orang dia nak dia diampun oleh Allah, bagi minum, entah air putih, entah air sirap, Allahu a'lam. Tapi menurut pandangan kerdil saya, biar air tu yang agak mahal sikit. Kalau saya punya amalan, ada rakaman, tak apalah, saya cerita sikit. Kalau amalan saya pergi setiap minggu, saya dia ngajar dekat Madrasah PJ Kelana Jaya, ada satu madrasah. Apa saya akan buat? Saya beli susu kurma yang fresh tu, kotak kecil tu, edarkan seorang satu untuk budak-budak sana. Biar air tu yang agak berkualiti, sedap sikit lah. Kalaulah kita nak berikan air kepada orang zuhud, biasa orang zuhud dia tak suka air warna-warna kan, tak apalah, memadailah berikan air putih pun sudah baik. Tetapi kalau orang umum, maka berikan air berwarna yang agak mahal sikit, itu dah terbaik dah. Kenapa kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah bagi minum dekat orang? Kenapa kata Muhammad bin Wasi'? Disebabkan seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dikisahkan seorang penzina di zaman Bani Israel memberikan minum pada seekor anjing, maka disebabkan penzina wanita tersebut memberikan minum pada seekor anjing, maka mendatangkan pengampunan Allah kepadanya. Maka kata Muhammad bin Wasi', kamu tengok, Allah memberikan pengampunan Allah kepada seorang penzina yang memberikan air kepada seekor anjing. Bagaimana pula pendapat kamu sekiranya seorang Islam memberi minum kepada orang Islam yang ada tauhid, ada kalimah Allah? Kalau memberikan pada seekor anjing pun ada pengampunan Allah, apatah pula memberikan minum kepada orang Islam, orang yang sujud pada Allah, orang hamba Allah, maka lebih lagi lah pengampunan Allah kepada kamu. Yang ketiga adalah menghadiri majlis ilmu. Satu orang yang menghadiri majlis ilmu, cepat pengampunan Allah kepada dia. Al-Amirul Mu'minin Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, satu orang yang keluar daripada rumah membawa segunung dosa, apabila dia jejak kaki sampai dalam majlis ilmu, seluruh dosa-dosa itu diampun oleh Allah. Kemudian ketika dia duduk dalam muzakarah majlis ilmu, kemudian dia keluar, maka Allah gantikan pula kepada dia segunung pahala kerana keberkatan dia menghadiri majlis ilmu. Untungnya orang menghadiri majlis ilmu, walaupun dia itu sahaja duduk, maka untuk dia pun ada pengampunan Allah Ta'ala. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Lubabul Hadis mengenai babul awal, fasal yang awal atau bab yang awal, fadilatul ilm wal ulama, kelebihan ilmu dan kelebihan ahlinya atau kelebihan ahli ilmu, iaitu ulama. Dikisahkan riwayat Sayyidina Ka'abul Ahbar. Sayyidina Ka'abul Ahbar ni masuk Islam ketika pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Sebenarnya dia hidup lah di zaman Nabi SAW, cuma keislamannya tu agak lewat sehingga tak dikategorikan sebagai sahabat, adalah tabi'in. Sayyidina Ka'abul Ahbar rahimahullah meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat menyuruh seorang hamba menuju pada neraka. Di dunia dia pernah minum entah, wallahu a'lam, khidmat, katanya tak juga. Tanya pula macam saya juga, perangainya macam saya juga. Tanya pula akan dia, apakah dulu nenek-nenek, atuk-atuk, moyang-moyang, ada tak orang alim? Tak ada juga. Tanya pula kat dia, apakah dahulu di dunia dia ada kawan, yang mana kawan dia tu yang duduk dalam majlis sungguh berbahagialah orang yang berteman dengan ahli ilmu. Atau bagi saya bagi tahu, untunglah siapa kawan dengan kita, kan? Nanti insya-Allah ada syafaat kita untuk oleh Allah dalam hati, sehingga selera nak datang pada majlis ilmu tu tak akan ada dalam hati dia. Ada dia tengok siapa yang cakap, kadang selera orang pada ilmu tu kadang dicabut oleh Allah. Moga kita diistiqamahkan oleh Allah. Amin. Amin. Ya hadirin puan-puan dirahmati. Ayah karangan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ada cerita mengenai keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Apa di antara kelebihan secara ringkasnya? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tergolong sebagai golongan asyara mubasysyara bil jannah. 10 top 10 sahabat yang confirm akan masuk syurga, meskipun kehidupan mereka di dunia telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 Allah Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Bakar As-Siddiq sumber keuangan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala punya duit. Sekiranya masuk pada satu tempat, sekiranya ada binatang buas, maka biar kena pada saya dulu, tak kena pada tuan. Kalau ada ular, ada kalau jengking, biar gigit saya dulu, tak gigit tuan. Biar saya tahu tempat tu bahaya, tak payah masuk. Ketika tu adalah waktu malam, ketika bangun, maka Nabi SAW nampak Abu Bakar tak ada baju. Maka Nabi SAW tanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, libas, pakaian kamu.
Tak nak nanti ketika tidur entah keluar ular, entah kala jengking, nanti akan menggigit tuan, nanti susahkan tuan. Itu saya tak nak. Ini layanan pak mentua ni, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak lagi keutamaan fadilah yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah kedudukan Abu Bakar. Sini pun ada Aslam juga. Zaid bin Aslam. Aslam ni siapa? Antaranya adalah Aslam satu ketika infak aku rasa akulah paling banyak berinfak, separuh kot harta. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi SAW tanya, ya Abu Bakar, berapa banyak kau bagi? Semua aku bagi ya Rasulullah. Yang tinggal kat rumah Allah wa Rasul, Allah wa Rasul, semua saya dah bagi. Nah, ini di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memberikan seluruh harta pada Nabi SAW. Bakar As-Siddiq dah bagi harta semua. Ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan matanya agak rabun, tak nampak matanya rabun. Pergi jumpa siapa? Pergi jumpa Asma. Asma pula siapa? Anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Imam Zahabi berpendapat Asma ni adik berbanding Aisyah radhiyallahu anha, kakak 10 tahun. 10 tahun agak jarak umur mereka. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, mana ada, tak ada tak duit, maka ada arwah Abu Bakar. Ada peristiwa ini. Ayah pada kami ya Allah. Sedangkan Abu Bakar confirm masuk syurga. Ulama mengatakan kalau Allah nak jadikan seorang tu ahli jannah, ahli syurga, Allah akan permudahkan amalan-amalan yang boleh memasukkan dia ke dalam syurga. Allah akan bimbing, mempermudahkan dia, bernafsukan dia untuk melakukan amalan-amalan baik. Allah akan bantu betul-betul supaya mudah dimasukkan ke dalam syurga.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu confirm masuk syurga, tapi masih minta supaya dikekalkan hidayah oleh Allah setelah hidayah itu diberi oleh Allah. Maka kita juga minta macam tu. Disebabkan apa kita minta? InsyaAllah semuanya husnul khatimah. Amin. Kita tak tahu mati ketika ada mati mengejut, wallahu alam, tapi kita harap moga-moga kesemuanya husnul khatimah. Amin. Kalaulah Abu Bakar As-Siddiq yang confirm akan husnul khatimah, kuburnya luas, Allah untuk beramal, tolong ya Allah kekalkannya. Amin. Hadirat, perempuan ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Bidayatul Hidayah ada dua. Pertama adalah Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Ada beberapa masjid juga saya ngajar kitab ni. Berbanding Hidayatus Salikin. Dalam tu ada diletakkan kisah mengenai Imam Sufyan As-Sawri yang tadi awal saya cerita tadi tu. Imam Sufyan As-Sawri, Imam Sufyan datang Imam Syaiban Ar-Ra'i tanya, ya Sufyan As-Sawri, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kamu fikir mengenai dosa yang lampau, kemudian kamu nangis bersendiri, amirkan kamu tunjuk di khaliq ramai, itu mudah riak dalam hati kamu nanti. Kata Imam Sufyan As-Sawri, saya nangis tadi tu bukan disebabkan saya tu fikir mengenai dosa, bukan. Kematiannya maka ulama mengatakan dekat sini, seorang yang melakukan amalan saleh mestilah hatinya lebih takut pada Allah berbanding kedudukan hati orang maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada lagi hati yang lebih takut pada Allah melebihi maka ulama mengatakan Allah min ibadil ulama, hanya saja hamba-hamba yang takut pada Allah adalah hamba-hamba yang memiliki ilmu. Berarti kata ulama, jadikan ilmu sebagai cangkul. Kamu cangkul berapa banyak kekurangan, keaiban yang ada pada diri kamu dan membaikkan hubungan kamu dengan Allah. Bukan jadikan dia sebagai cangkul gali keburukan, keaiban yang ada pada orang lain. Engkau orang yang melakukan ketaatan, ada ilmu, hati dia tu mesti lebih kena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Atha As-Sulami atau Sayyidina Atha As-Salami rahimahullah. Satu hari Sayyidina Atha As-Sulami tabi'in, Sayyidina Atha As-Sulami jahit baju satu hari. Baju tu makan masa lebih kurang lah 4 bulan macam tu, agak lebih macam tu, 4 bulan lebih macam tu. Kemudian Sayyidina Atha As-Sulami rahimahullah pergi jumpa tuan kedai dan tanya, "Hai tuan kedai, agak-agak sekiranya saya berikan pakaian ini, saya jual pada kamu, agak-agak berapa harga kamu ambil?" Apakah nilainya begitu murah? Ya. Ini ada kekurangan dia. Kekurangan Sulami.
Tuan kedai itu tanya, "Ya Ata, apakah kamu nangis kan nilainya murah?" Kata Sayyidina Ata, "Bukan. Yang saya nangis disebabkan kamu cuba fikir tengok. Aku lakukan ini kain teliti jahit ni dalam keadaan 4 bulan. Rasaku kamil, sempurna. Aku bawa di hadapan kamu. Kamu kata apa sempurna? Ini kekurangan, ini kekurangan, ini kekurangan sehingga nilainya tu murah. Pendapatku mahal tapi murah. Bagaimana kalau aku ibadah 40 tahun ini, kemudian aku rasa ibadahku sempurna, akhirnya ibadahku ditolak oleh Allah, apa aku nak cakap nanti di hadapan Allah di akhirat?" Sebenarnya benda yang paling kita takut ni puan-puan, begitu juga tuan, adalah ketika mana kita begitu ghairah, begitu semangat melakukan amal, dan amal kita tu tak diterima oleh Allah. Benda ni kita takut. Moga seluruh amalan kita sejak akhir baligh sampai saat ini dan akan datang kesemuanya diterima oleh Allah. Amin. Amin. Puan-puan ni dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Laits Samarqandi rahimahullah taala riwayat Tanbihul Ghafilin karangan Laits. "Anakku, sekiranya aku terlebih awal menemui ajal kematian, tolonglah jenazahku ni kamu bakar. Setelah bakar, abu mayit itu separuh diletak pada daratan, separuh diletak pada lautan. Tolong buat macam tu." Dia begitu takut pada Allah, akhirnya betul firasat dia mati dulu. Maka mereka sebagai amanah, sebenarnya bukan amanah pun, bukan wasiat, tak payah buat pun, tapi mereka rasa tu sebagai amanah, sayang dekat ayah, buat bakar. Maka abu mayit itu mayat separuh diletak pada daratan, separuh diletak pada lautan. Di akhirat Allah hadap di hadapan dia, Allah tanya, "Ya abdi, wahai hamba-Ku, disebabkan apa kamu menyuruh wasiatkan sedemikian?" Maka dia kata, "Inni akhafullah." "Ya Allah, hatiku takut pada Engkau Allah." Maka dia kamu ke dalam syurga disebabkan kata kita Allah. Apa ramai orang makan dalam keadaan sedap, berfoya-foya dalam kehidupan, dia tak sedar dalam kitab Allah, catatan kitab Allah, dia tu ahli neraka. Moga kesemuanya kita ahli syurga. Amin. Amin. Ya hadirat, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting menanamkan hati perasaan tidak ada selain ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan yang boleh kita katakan kehidupan kita akhir zaman tu singkat, yang perlu diperhatikan juga dalam kehidupan kita adalah supaya kita tu berpada-pada dengan kehidupan dunia dan kita menjadi hamba yang hambal tawadhu. Khalifah Harun Ar-Rasyid, khalifah yang terbaiklah zaman Abbasiyah ni, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apa tarbiyah Khalifah Harun Rashid? Tarbiyah ni kita ajak juga pada anak-anak kita. Apa Khalifah Harun Rashid dia cakap? Dia kata, "Wahai anakku, kamu pergilah belajar ilmu pada masyayikh, pada orang alim. Kamu pergi belajar ilmu pada mereka. Sekiranya guru kamu dah habis mengajar, guru nak berdiri nak balik, maka pergilah pada mereka." Raja ni, anak raja ni, keduanya kata adik ni, "Dah abang, saya nak ambil." Maka mereka berkelahi. Akhirnya syekh tersebut tersengih ataupun senyum disebabkan seorang bawa satu-satu. Akhirnya lari bawa dia hadapan syekh. Maka kalaulah tarbiyah khalifah macam tu, tarbiyah raja macam tu pada anak, maka kita bukan sebagai permaisuri kan, kita bukan anak raja, kita bukan raja. Maka lebih lagi kita tarbiyah pada diri kita terlebih awal, dan adab sedemikian ini kita tarbiyah juga kepada anak-anak supaya hati itu menjadi tawaduk ataupun rendah hati. Maka penting pada zaman yang mutaakhir, kita berada pada zaman yang semua lumba pada kecantikan, semua berlumba kepada pakaian, apatah lagi perempuan.
kita berada pada zaman yang semua nak selera pada kekayaan. Kita berada pada zaman yang orang berlomba-lomba untuk bisnes kekayaan. Perlu kita akur kita berada pada zaman ini. Mungkin kita terjebak juga, wallahu a'lam. Nabi sallallahu dahsyat juga fitnah perempuan. Berhati-hati dengan sihir, sedangkan zat dia tak ada. Kadang dah berlalu seminggu, tapi seketul itu boleh nampak nanti zat dia, oh badan dia cutting macam boleh nampak. Maka kata Sayyidina Malik Ibn Dinar, berhati-hati kerana itu adalah pandangan anak mata syaitan. Berhati-hati maka tundukkanlah pandangan kamu wahai lelaki. Di sini semua tak apa, semua pakai mask. Dah tak apa, ni semua makcik saya ni. Saya muda lagi, lahir tahun 1995. Saya lahir tahun 1995, 30 hari bulan 3 1995, muda lagi lah, 25. Perempuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Sayyidina Malik Ibn Dinar rahimahullah, maka jagakan pandangan kamu. Kata sebutkan tadi, kata Nabi, taklah aku tinggalkan fitnah kepada kamu selain fitnah Dajjal yang agak ini adalah iaitu fitnah wanita atau nisa. Maka Muaz bin Jabal mengatakan, wahai lelaki, berhati-hatilah dengan fitnah perempuan. Jangan ada corak, kosong je, itu lebih baik. Kalau ada corak tu lepas ni nak bakar ke, tak payah. Nak pakai duduk dalam rumah tu terbaik. Nak pakai apakah haram? Tak, tapi boleh mendatangkan fitnah, itu lebih baik ditinggalkan. Menutupi aurat iya, tapi boleh mengundangkan fitnah atau pandangan lelaki, saya tahulah saya lelaki, maka itu lebih baik lagi. Di antara kata Muaz bin Jabal, fitnah perempuan adalah dia suka memakai emas-emasan. Oh, emas ni suka dia. Ini di antaranya. Apakah haram? Tak, boleh pakai. Tapi cumanya ditinggalkan tu lebih baik. Ditinggalkan tu lebih baik. Sebab Nabi SAW adalah orang yang tak suka kalau isteri ataupun ahli keluarga tu simpan emas. Sehingga kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada anak perempuannya, wahai putriku, wahai anak perempuanku, jauhlah kamu daripada emas, kerana aku khawatiri sambaran neraka akan sambar kamu. Maka lebih baik ditinggalkan. Orang tanya saya, macam mana pula pakai zulian? Zulian kau tak tahu, saya tak tahu. Kalau pakai yang dia tu sebenarnya tu bukan emas, tapi nampak macam poyo emas je. Secara zahirnya tu nampak emas, tapi hakikatnya tu dia bukan. Boleh ke tak boleh? Sama tetap tak boleh. Kerana tujuan yang sama kan. Nak pakai, nak tunjuk, tujuan yang sama juga, maka sama juga tetap tak boleh. Apakah haram? Tak, itu perhiasan wanita, lebih baik ditinggalkan. Maka jual, duit tu bagi kat saya. Tak, maksudnya jual duit tu disedekahkan, maka itu lebih baik. Pernah sekali Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, nilai fadl la ihsan lah kata orang tu, sebab Abdullah bin Umar ni sebiji macam ayahnya juga. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ataupun Ibnu Umar lah radhiyallahu anhuma. Bagus Abdullah bin Umar ni. Dalam Hilyatul Auliya tu diceritakan ada sahabat datang dekat Abdullah ibn Umar, jomlah kita ni berpolitik, atau istilah gitulah, ataupun jomlah kita berperang. Sebab ada dua pihak sekarang, Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Jomlah kita masuk pada satu pihak, kemudian kita perang menumpahkan darah. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Ini Sayyidina Umar Al-Khattab punya anak. Maka kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, selagi mana Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, kedua-duanya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kedua-duanya masih Islam, maka tak ada hak aku untuk menumpahkan darah mereka. Tapi insya-Allah lah, kalau perempuan tu mungkin tak terjun sangat ke dalam ni, tapi nasihat saya untuk diri saya dan juga kepada yang lain-lain lah, mungkin live kalau tengok ada.
Ya hadirat, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sekali naik kuda. Dan ketika naik kuda ni, kata Abdullah, kemudian apa Abdullah bin Umar buat? Turun daripada kuda dan suruh pembantunya wakafkan kuda ini untuk perang fi sabilillah, perang di jalan Allah. Jadikan kuda ini aku wakafkan. Maka pembantunya kata, tak boleh lah, ini biasa orang buat jalan-jalan, apa diwakafkan untuk jihad fi sabilillah? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Ketika aku naik kuda tadi, aku diserang dengan ujub. Wah, aku mampu naik ni kenderaan yang mahal. Maka dia membuat hati ayat ini aku jadikan dia sebagai jihad fi. Nah, boleh bagi kat saya, tak adalah contoh. Maksudnya jangan ada hati yang rasa kemenggahan pada keduniaan yang kejap lagi akan kita tinggal. Sebelum mengakhiri pembahasan kuliah duha ni, saya akhiri dengan satu cerita, kemudian kita insya-Allah tutup majlis. Kitabul Mulk karya Al-Imam Ghazali rahimahullah. Kalau siapa duduk kuliah subuh saya tu, biasa dah dengarlah cerita ni. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Mulk, sonok juga kitab ni, nasihat para pemimpin di zaman Al-Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali tu ada cerita bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah meriwayatkan, ada kepimpinan di zaman Bani Israel, dia ada pengikut yang ramai. Dan nama kan orang besar kan, ada pengikut yang ramai. Dia setiap minggu dia akan lakukan perjalanan. Dia akan tengok keadaan kampung, keadaan tempat macam mana. Maka satu hari ini dia nak pergi, dia minta kepada pembantunya supaya disiapkan kuda yang begitu mahal. Biasa pun ada juga setiap minggu je, tapi minggu tu selera dia tu agak lain sikit. Maka diberikan kenderaan yang paling mahal. Kemudian diminta pakaian yang mahal. Apa kenderaan yang mahal? Apa yang termain pada fikiran itulah. Zaman ini disebabkan dengan kereta macam itulah. Kemudian diminta pula supaya diberikan libas pakaian yang mahal. Apa pakaian mahal? Wallahu a'lam. Apa yang fikir itulah. Kemudian diminta supaya diberikan kasut yang mahal. Kalau kasut saya lah, bata, saya rasa dah mahal lah. Saya beli dekat 100 lebih ada kot, 120 macam tu. Perasaan saya dah mahal dah tu. Tapi disebabkan pergi untuk kuliah, insya-Allah untuk kebaikan, mahal-mahal ibadah tu tak apa. Tapi bagi saya tu rasa dah mahal dah. Nah, insya-Allah kasut tu untuk maksiat tu tak. Kemudian dimintakan pakaian mahal, apa semua serba yang lengkap. Dia lakukan perjalanan, pengikut yang begitu ramai. Maka ketika dah lewat perjalanan tersebut lebih kurang berapa minit dah macam tu, tiba datang seorang pakaian manusia yang copang-camping, tak apa terurui, macam pakaian orang miskin, pegang pelana kuda Tuan Raja. Dia pegang pelana kuda Tuan Raja, kemudian dia mengatakan, wallahi, si bersumpah dengan nama Allah, si perlu pada engkau. Marahlah Tuan Raja. Saya lakukan perjalanan, pengikut yang ramai, setiap minggu saya buat, tak ada berani yang sekat perjalanan, berani pula jangan sampai aku masukkan engkau ke dalam penjara. Apa kata pengemis ini? Wallahi, sungguh saya perlukan pada engkau. Bagi tahu apa yang kau nak, wallahi saya perlu. Ya, sini bisik apa yang kau nak, kebulu dengan hartaku, nak sangat dengan duit. Maka apa dia bisiknya? Ana malakul maut, ana Israel alaihi salam, aku adalah malaikat pencabut nyawa yang diutus oleh Allah untuk mengambil nyawa engkau saat ini juga. Apa kata dia? Muka yang wajah pucat. Apa kata dia? Ya Israel, tolong boleh tak? Bagi aku sikit masa. Aku turun daripada kenderaanku yang mahal ini. Kejap saat boleh tak? Aku lari menemui ahli keluargaku. Aku cakap pada mereka aku nak mati. Imam Ghazali kata, kenapa dia minta turun? Kerana dia tahu nilai kenderaan sudah tak ada nilai. Orang ketika mati tu tahu, Allah, simpan duit bank banyak, tak ada apa pun, susah kematian. Orang akan sedar ketika tu. Allah, bangunan rumah yang bertingkat, berbiji-biji, tak ada nilai, bahkan susahkan kematian. Dia akan sedar. Maka beruntunglah orang yang belum menemui Israel, dia dah sedar terlebih awal. Moga termasuk kita juga, amin. Maka kata Israel AS, 1 minit tak boleh cepat, 1 minit tak boleh kurang. Kemudian ketika duduk di atas dengan penuh sombong sebelumnya itu, ditarik nyawa, jatuh di bawah tanah, mati. Kejap lagi macam itulah juga kita.
Riwayat yang sama juga Sayyidina Wahab bin Munabbih, tapi situasi yang berbeza. Itu ibadah. Dia mampu kekayaan tapi tak nak. Maka istilah zuhud tu apa? Mampu kekayaan tapi tak nak. Tapi orang yang memang macam tu ditakdirkan oleh Allah untuk sikit segi hartanya, segi kekayaannya, dan dia berusaha lebih pun tak boleh, sijil dia tak berapa nak laku, menyebabkan itu bukan zuhud. Memang dia perlu redha dengan kedudukan dia. Zuhud itu lebih tinggi lagi. Mampu untuk kekayaan malah tak nak. Mampu untuk kemasyhuran, famous, tapi tak nak. Maka itu kedudukan lebih tinggi lagi. Situasi yang berbeza, ditinggalkan kekayaan, masyghul, sibuk ibadah, salat, tiba datang malaikat Israel yang menyerupai manusia ketuk, Assalamualaikum. Habis dia solat, dia buka, Waalaikumsalam. Wallahi saya perlu pada engkau. Ya, cakap, wallahi saya perlu. Iya, cakap, wallahi saya perlu pada engkau. Cakap apa? Ana malakul maut. Alhamdulillah. Malakul maut, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Oh, datang segala hormatnya. Aku tertunggu-tunggu kedatangan engkau ya Israel. Lambat Israel, lambat engkau datang. Aku dah tak sabar-sabar nak mati baru engkau datang. Segeralah cabut kematianku, roh aku cepatlah. Akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka kalau keadaan kita tu macam mana? Agak-agak yang pertama minta kejap ke, atau segeralah agak-agak mana? Maka Nabi SAW mengatakan kematian bagi orang mukmin adalah ibarat seperti hadiah, pemberian. Maka kalau orang nak bagi hadiah kan tak takut, tertunggu-tunggu bilalah hadiah nak bagi, kan gitu. Kita tak akan takut, tak akan dalam keadaan gelisah. Maka itu adalah satu penantian dengan penuh kegembiraan. Pandang itulah seperti kematian, pandang macam tu. Ia sakit sakaratul maut. Ia seperti mana kita pernah baca, ia sakit, tapi kena ingat sakit sakaratul maut tu ada pengampunan Allah. Beruntunglah orang Islam yang sakit sakaratul maut, kerana Allah nak bersihkan dia daripada dosa, maka Allah keraskan sakit sakaratul maut. Secara jernihnya kalau difikirkan secara hakikat, itu adalah kemuliaan bagi orang mukmin, adalah hadiah untuk orang mukmin. Maka jangan takut, fikir untuk cepat pada kematian itu lebih ditanamkan dalam hati. Maka Imam Ghazali membahagikan kedudukan seorang memandang kematian itu terbahagi pada tiga. Yang pertama adalah dia takut mati, kerana dia belum ada prepare lagi, banyak maksiat, banyak keingkaran, kurang taat. Maka dia memandang tu dengan penuh ketakutan. Sembang mati bukan tak suka, takut. Yang kedua benci, tak suka. Kenapa? Syik-syik sembang mati lah, aku susah-susah baru buat rumah. Ini cakap mengenai mati, kalau aku mati tak sempat masuk dalam rumah baru ni. Nah, dia benci, tak suka. Maka yang ketiga adalah hubbul maut, memandang kematian dalam keadaan penuh perasaan hati yang penuh cinta. InsyaAllah edisi kuliah yang akan datang, rezeki, akan saya kongsikan pula mengenai kelebihan satu orang yang gairah nak pada kematian, apa kisah sahabat-sahabat, insya-Allah. Ya hadirat puan-puan dirahmati oleh Allah Taala, saya mohon maaf banyak-banyak sekiranya poin saya agak kurang jelas, tak berapa faham, saya mohon maaf banyak-banyak sangat-sangat. Sebelum mengakhiri kuliah, yang saya berhajat daripada kalangan jemaah, tolong sangat adalah tolong doakan untuk saya, doakan untuk ummah, masyarakat, anak isteri, jiran-jiran, sahabat, dan tolong selit-selit nama saya dari rintihan doa puan-puan pada Allah Ta'ala. Ni pangkat mak-mak saya ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala malu kalau nak menghisap seorang yang mana Allah berikan uban kepada dia yang diibadah. Maka di akhirat tu Allah malu kalau nak hisap dia nanti, nak menunjukkan kemuliaan bagi orang yang lanjut usia ataupun berumur. Dan saya perlukanlah doa seperti puan-puan ni, doa pada Allah tentang diri saya. Mungkin doa saya tak apa nak mustajab, mungkin doa puan-puan. Sebelum mengakhiri kuliah juga, saya nasihatkan pada diri saya dan pada kita semua, hasil muzakarah ilmu yang kita dapat dalam majlis ilmu ni, kita minta pada Allah, moga-moga Allah memberikan manfaat untuk kita, beri kekuatan untuk kita amal, dan kita sampaikan pada orang yang tak ada dalam majlis ini. Akhir kalam, yang baik itu datang daripada Allah, sadar silam, kelemahan, kekurangan ia datang dari saya sendiri. Hakikatnya qadrihi khairi syarri minallahi ta'ala, hakikatnya segala yang baik dan juga buruk ala hadhihi niyah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين لا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah.